Keempat, sifat maknawiyah. Sifat yang dibangsa datang daripada ada makna. Itu dia. Dia begini, kita kata kudrat, iradat, ilmu hayat sama basar, ini dah panggil sifat ma'ani dalam ilmu usuluddin. Bahasa Melayu kita sifat yang bahasa ada, diri dia tu ada. Ada boleh tengok dengan mata kepala di akhirat. Ada dia tu duduk di diri Tuhan. Duduk. Ada dia duduk di diri Tuhan tu lah. Ini kiraan akan. Ataupun kita panggil, nak bagi reti, kudrat iradat tu lekat di diri Tuhan. Ataupun kudrat iradat, ilmu hayat sama basar tertamat di diri Tuhan. Apabila kita kata kudrat iradat benda ada ni, dia duduk tertamat, mana tak bercerai sangat. Baba zikir hubung makna duk berangkat, duk berengkai. Kudrat dengan sifat maknawiyah tu. Kaunuhu qadidan tu dia duk berangkat. Apabila ada kudrat, adalah pengikat dia tu, penamat dia tu. Itu dia. Dia tak boleh berasing. Kudrat iradat dengan diri Tuhan kita duduk tertamat, duduk berangkat. Itu dia. Duduk lekat. Kemudian duduk tertamat, duduk lekat. Itu dia. Tentulah dia ada benda lain terkiraan akan. Dah kata-kata kudrat iradat duk terlekat, duk tertamat, duk terdiri. Satu lagi yang boleh duduk tertamat tu, dia ada satu sifat lain yang menamat kudrat iradat ilmu hayat tadi. Hak ni dia panggil maknawiyah dibangsa. Tu dia. Dia ni dia datang dengan sebab ada kudrat. Apabila ada kudrat, kudrat tadi duk tertamat, duk terlekat di diri Tuhan kita. Pelekat penamat tu adalah. Itu dia. Dia tak boleh bercerai tangan. Penamat pelekat tadi dibangsa kepada ada kudrat di diri Tuhan kita. Duk lekat, pelekat penamat tu duduk ada di situ lah. Dibangsa datang pelekat tadi ni dengan sebab ada kudrat di diri Tuhan kita, adalah pelekat dia. Kalau kudrat tak ada, pelekat tu pun tak ada lah. Ini dah apa? Sifat maknawiyah, sifat yang dibangsa datang
Yang dibangsakan dia dengan sebab ada kudrat iradat ilmu hayat tadi. Datang sifat manawiyah ni dengan daripada ada sifat kudrat iradat ilmu hayat pasal kalam. Datang daripada situ. Datang yang kata maknawiyah tadi ni. Datang daripada ada kudrat iradat ilmu hayat sama baknakan. Sebab tu dia panggil maknawiyah. Dia bangsa dia tu. Ada dia penambah pelekat tu dengan sebab ada sifat-sifat maknawiyah. Namanya sifat maknawiyah, iaitu sifat maknawiyah 7 sifat pula. Iaitu 7 sifat kaunuhu, keadaannya. Keada Tuhan yang mempunyai kekuasaan, ataupun keadaan Tuhan sedia, sentiasa Tuhan itu dia inilah yang kuasa mengadakan makhluk dan meniadakan dia. Keada adalah nak keada Tuhan yang sentiasa, yang kuasa nak mengada tadi ni, mesti dia kena ada kudrat. Apabila ada kudrat diri Tuhan kita, kalau gitu, lalu dari dua ada, duk terlekat, duk tertamat, orang panggil lah Tuhan tadi yang kuasa mengadakan apa-apa saja yang dikehendaki dan meniadakan dia. Keada dia tu lah. Nak keada panggil yang kuasa tu. Nak keada mesti ada satu benda, dialah yang menambah kudrat iradat melekat dari ni. Dan kaunuhu muridan, dan kaunuhu aliman, dan kaunuhu hayyan, dan kaunuhu sami'an, dan kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakaliman. Yang kita tulis dulu ma'ikasab buat bandingan tu, kira anakah sifat maknawiyah ni. Seperti mana dia kata yang kita tulis dulu, pisang tu. Mana sifat pisang hijau kelak. Seolah-olah pisang pun orang panggil zat lah. Yang boleh ada kelak pisang, hijau pisang tadi ini. Dengan sebab ada benda yang melekat. Kelak pisang, hijau pisang, dia tak boleh bercerai dengan diri pisang. Dua ada duduk lekat. Kata-kata duduk ada lekat tu akal fikiran kita tentu dia ada benda yang boleh melekat. Hijau pisang boleh melekat kelak pisang tadi. Satu benda. Seolah-olah pelekat. Itulah tu. Kiraan akal. Begitu juga Tuhan kita. Kudrat iradat ni dia tak boleh bercerai di diri Tuhan kita. Dia ada terdiri di situ. Yang boleh terdiri tu kok mana? Yang boleh kata terdiri, terlekat tu. Ada satu sifat lah yang melekat, yang menambah dia tu. Yang menambah kudrat iradat di diri Tuhan kita. Maka maknanya sifat nafsiah. Ini yang kita kena reti. Bukan reti nak jadi wajib dah. Reti
supaya kita boleh pengalaman luas di dalam ilmu usuluddin. Apa sebab yang ulama usuluddin tu panggil wujud sifat nafsiyah? Sifat yang bangsa diri, kata dia. Mana yang wujud tu panggil sifat nafsiyah? Pasal dia panggil sifat wujud tu datang daripada diri tu. Tu orang panggil yang bangsa diri. Pasal datang dia tu, datang kata ada tu. Datang daripada diri benda tu. Bapa dia kata kita kenal lama di kantin ini. Cuma kita nak pergi tengok sama ada ataupun tak ada. Pergi tengok. Diri kantin ini tu terguling. Orang panggil ada. Bermakna ada tadi terdatang kata ada tadi ni. Adalah datang daripada diri benar. Ataupun di sana terus yang kata ada tu diri benda tu, iaitu sifat nafsiyah, tiap-tiap sifat yang sabit. Ulama petani buat tiap-tiap sifat yang sungguh, yang buat sabit ni sungguh dia kalau dalam ilmu usuluddin, sifat yang tak boleh tengok dengan mata kepala dipanggil sabit. Tunggu petani buat satu sifat yang sungguh, tu senang berarti. Kalau yang boleh tengok dia panggil satu sifat yang maujud. Dia ni sifat nafsiyah, iaitu tiap-tiap sifat. Tak kira lah dia yang buat tiap-tiap sifat ni, sifat Tuhan, sifat makhluk. Yang tengah buat satu sifat. Sifat pasal dibuat tiap-tiap ni pasal bukan hak Tuhan saja. Tiap-tiap sifat yang sabit yang sungguh bagi zat yang sungguh, yang sabit, yang tetap tak boleh bercerai. Yang sabit, yang tetap, yang sungguh bagi zat, bagi diri itu. Cuba tengok. Apabila orang kata ada, terus kita pergi reti kepada diri benar. Jadi, pasal apa? Sifat ada tu datang daripada diri itu sendiri. Itu dia. Kalau kata sebut ada, di sana terus kepada diri benar. Tapi selama ada diri benar tu, selama bagi zat, selama-lama maujud zat, selama-lama ada diri benar, ada tu ada lah. Itu dia. Lagu tu. Nak kata, nak boleh kenal kata ada tu. Nak boleh kata ada. Selama ada diri benar tu. Padahal tidak dikeranakan. Baca dulu dengan satu kerana.
Ini kita tak erti lagi hak tidak dikerana dengan satu kerana ni. Oh, kita nak biar erti dulu tak datang wujud tu. Tak datang wujud, sifat wujud tu dengan ada sifat lain. Tu dia panggil tidak dikerana dengan satu kerana. Di dalam kitab Kifayatul Awam, tak terjadi sifat wujud tu daripada sifat lain. Tak terjadi dia tu kerana sifat lain. Tidak kerana tak datang sifat wujud tu dengan satu kerana dengan ada sifat lain. Tu tak kerana dengan satu kerana. Dia ada satu spesial lagi. Sifat nak ada dia tu datang dia dengan sebab kerana ada sifat lain. Mana dia? Sifat maknawiyah. Keada yang kuasa tadi. Datang dia tadi dengan ada sifat lain, dengan ada sifat kudrat. Adapun sifat nafsi dah. Bukan datang dia tadi dengan sebab sifat lain dah. Sebab tu tak kerana dengan satu kerana. Dia tak menambah sifat yang lain. Dia tak kerana dengan satu kerana, tak datang ia, tak terjadi ia dengan sifat lain. Itu dia panggil kerana, tak kerana dengan satu kerana. Habis. Artinya, ada kata baik ni. Artinya tak kerana tu apa dia? Tak melazim ia. Bagi satu sifat yang lain. Itu kita tak erti lagi, tak melazim. Kita nak bagi reti mudah, tak melazim. Tidak sentiasa bersama ia bagi satu sifat yang lain. Dia bukan pasien kok bersama dengan satu sifat yang lain. Tidak melazim ni tak sentiasa bersama bagi satu sifat yang lain. Tu dia panggil melazim tadi. Adapun kaunuhu qadiran, dia ni sentiasa melazim, sentiasa dia bersama dengan kudrat. Wujud dah. Dia tak melazim, dia tak merangkai sekali dengan sifat lain. Dia tak berangkai sekali dengan sifat lain. Itu dia. Semata-mata diri dia saja. Ada tu menunjuk diri semata-mata. Mana ada sifat lain wujud? Ada. Terdatang nak kata ada tu dengan sebab ada diri. Kemudian tak terdatang sifat wujud tu bersabab sifat lain. Tak melazim, tak
sentiasa bersama ia. Ia wujud tadi ni bagi satu sifat yang lain. Ataupun tak datang ia. Bagi ada sifat yang lain. Itu maksud tak melazim. Yang kata tak melazim ni dia tak bercerai tangan. Sentiasa. Itu maksud kata tidak melazim. Tak sentiasa bersama. Bagi satu sifat yang lain. Kalau kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, dia melazim, dia sentiasa bersama dengan sifat kudrat iradah. Wujud tak? Dan makna sifat salbiah hubung kepada makna sifat nafsi. Sifat yang bangsa ternafi. Sifat yang difaham dulu tiada. Itu dia yang dipasarkan dia. Sifat yang difaham dulu di dulu tiada dulu. Sifat yang difaham dulu tiada dulu. Tiada dulu. Sifat saya sifat yang bahasa ternabi. Sifat yang makna dia ternabi. Lagu mana? Sepanjang buat bandingan. Cuba tengok. Seperti mana kita kata dia buat bandingan. Seperti kalau kitab-kitab Turuk Tani semua dia buat bandingan betul. Dia buat mandui. Kalau orang kata mandui, fikiran dia tak reti kepada diri orang dah. Adapun wujud, sebut kata ada, kita boleh berhenti dengan secara otomatik. Fikiran kita pi menuju kepada diri benar. Adapun qidam, dia tak pi kepada diri. Lagu mandui tadi apabila mandui orang kata begitu. Makna mandui ataupun kita reti akal kita. Tak ada anak. Tu dia panggil apa nama? Sifat yang difaham didahulu tak ada. Makna mandui tu kita faham didahulu tak ada anak. Botak tak ada rambut. Gitu. Kalau gitu apabila orang kata qidam artinya sedia. Hati kita menuju makna ternapi. Yang bahasa ternapi makna dia. Makna qidam tu apa dia? Makna tidak baharu. Tu orang dipaham, direti, dulu tidak. Dengan dahulu tidak. Apa dia reti kata qidam? Makna reti kata sedia tu. Tak ada baharu, orang panggil sedia. Apa reti kata mandui? Tak ada anak. Tu yang dipanggil salbiah. Baqa. Balik bahasa, baqa balik bahasa. Arab panggil baqa. Bahasa Melayu kita panggil kekal. Baqa dia panggil salbiah. Makna dia ternafi. Apabila orang sebut kata Tuhan tu sedia. Makna dipaham kata kekal tu. Dipaham kata kekal. Didahulukan tiada. Tiada binasa. Tu dia panggil salbiah yang maka ternafi. Sebut kata baqa. Makna dia ternafi kata
tidak binasa, tak binasa tu orang panggil kekal. Naik kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dia panggil sifat salbiah, sifat yang bahasa ternafi. Makna dia tu ternafi. Hak yang tak layak bagi Tuhan. Apabila kata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, makna ternafi kata Tuhan ni tak sokong dengan makhluk. Atau geti. Baba ni kata tiap-tiap kita geti ikut jalan tak ada duduk salbiah belakang. Bancu hayat zikir ni dia paman. Ayat sejuk. Apa geti dia ayat sejuk? Tak panas. Baba ni kata. Baba ni kata tiap-tiap apa saja yang kita geti dengan dia dengan mula tak ada tu dia macam dia. Orang ni dia bubuh kipas tak hangat. Dia kata bubuh kipas ni sejuk. Apa geti sejuk? Tak hangat. Kemudian baik mukhalafatuhu ta'ala wa qiyamuhu binafsi. Dia panggil sifat nada. Kalau qiyamuhu binafsi, kita bukan reti kepada diri benar. Orang sebut kata Tuhan tu berdiri dengan sendiri. Oh, kita reti dah. Dia ni tak banyak kepada orang jadi. Dia cuba tengok bangsa ternafi. Wahdaniyah. Orang sebut kata, oh, kita reti dengan jalan tu. Kita nak reti dia tu. Baba Zik kata. Nak reti kata sedia. Kena jalan ternafi baru boleh reti. Baba Zik kata gitu. Nak boleh reti dia kena jalan ternafi. Wujud. Nak boleh reti dia kena jalan ada. Betul. Dengan jalan ada. Ada ikat. Lagu mana? Kita nak reti dia sifat ni nafsi tu dengan jalan ada. Kita kenal lama dia ikan tenggiri. Baba Zik kata. Kita pergi dia merekik, nak pergi tengok sama ada tak ada. Pipi tengok dia terbulin tu. Itulah dia kena reti ikut jalan ada. Sifat salbiah kena reti ikut jalan tak ada. Nak reti kata qidam sedia. Nak reti kata sedia kata reti pun nak. Tak ada mula. Bukan baru. Apabila bukan baru, retilah kata sedia. Begitu wahdah niat. Kita nak reti dia kena jalan, kena reti ikut jalan tak ada. Dia tak banyak. Orang panggil ada. Jadi ada. Baik. Iaitu sifat salbiah. Tiap-tiap sifat yang makna dia tu. Apa makna qidam? Apa makna manui? Apa makna rompong hidup? Rompong itu makan belajar banyak-banyak orang tua kata rompong hidup. Rompong makna tak ada lah hidup. Sifat yang maknanya tiap sifat menapi barang yang tiada, yang tidak patut benda ni. Patut bukan bagi Tuhan tu. Kata dia ni baru ada. Yang tak patut bagi zat, bagi diri Tuhan kita dan segala sifat. Lagu mana ni dah bak ni? Seperti qidam, kita nak reti kata sedia tu kena reti kau jalan tak ada. Makna qidam itu menafikan awal. Jaga. Kok mana yang Tuhan kata dalam Quran, Tuhan kata wal awalu. Nafi awal di sini. Tuan Abdul Qadir Wangah kata nafi awal mula jadi. Makna kita nak tahu kata makna qidam, makna sedia ni kena tahu jalan tak ada baru boleh kata dia. Menafi awal mula jadi tak ada Tuhan kita. Permulaan mula jadi
Bagi zat, bagi diri Allah Ta'ala tak ada. Tuhan tak ada awal mula jadi, permulaan mula jadi, tak ada. Apabila tak ada, kita boleh reti kata kita. Dan bagi segala sifatnya hubung kepada zat. Tak ada mula awal. Mula jadi, permulaan mula jadi, segala sifat Tuhan tak ada. Dan baqa hubung kepada kata ni kedap. Menafikan akhir dan berkesudahan. Jaga baik-baik sini, nafi akhir di sini. Tuhan habang kata huwal awwalu wal akhiru. Kok mana pula di sini kita nafi nafi akhir dengan makna binasa. Baqa ni dia panggil sifat salbiah, sifat yang kita kena reti ikut jalan tak ada. Menafi akhir binasa tak ada Tuhan kita. Dan berkesudahan, ada kesudahan iaitu mana binasa. Bagi keduanya, kedua zat dan segala sifat. Apa dia panggil salbiah? Nak reti dia, nak reti kata baqa tu kena reti ikut jalan tak ada. Demikianlah engkau kata pada segala makna yang tinggal lagi daripada sifat saja. Maka ada permulaan bagi Allah. Ada permulaan mula jadi. Dan ada akhir hubung kepada permulaan. Ada akhir baginya, akhir dengan mana binasa baginya Allah. Dan bersamaan hubung kepada permulaan. Ada bersamaan bagi segala yang baru. Dan berkehendaknya Allah kepada zat. Hubung kepada kata ada permulaan. Dan kepada fa'il berkehendak kepada yang menjadi. Kepada fa'il. Ni dia terjemah dah. Apa kepada fa'il? Yang menjadi ia Allah akan dia. Dia Allah. Dan ada yang menduai pada zatnya Allah hubung kepada ada permulaan. Dan pada segala sifatnya hubung kepada zat. Menduai pada segala sifat-sifat Tuhan itu dua. Dan pada segala perbuatannya Allah hubung kepada zat. Menduai mana bersekutu segala perbuatan. Tuhan buat apa? Ada berkongsi. Mubtada, maka ada permulaan sehingga habis. Sekaliannya itu ada mula bagi Allah. Ada akhir bersamaan Tuhan tu siapa makhluk. Berkandak kepada zat, berkandak kepada yang menjadikan dia mendua tu. Tak patut bagi zat, bagi diri Allah Ta'ala. Dan bagi segala sifatnya hubung kepada bagi zat. Tak patut bagi segala sifatnya Allah. Pasal apa? Ilat. Pasal yang kata tak patut. Kerana membawa ia sekaliannya tu. Kerana membawa ia Allah. Itu dia. Kerana membawa ia ya Allah kepada baharu. Dan lemah. Membuat Tuhan jadi baharu lemah. Dan kekurangan. Bermula yang demikian itu. Membawa kepada baharu dan lemah dan kekurangan. Mustahil tentu yang tentu. Tidak atas Allah Ta'ala. Habis dekat itu. Dan malah semua. Inilah kitab ni kalau tak mengaji kawan petani kita tak boleh baca. Sungguh pun kalau di pondok-pondok ini untuk makanan orang kampung. Kitab Sibian, kitab Faridah, kitab Durus Samin, kitab Wisyahul Abrah. Kalau kita beri pondok nak kitab nak bagi makan kampung kena mengaji kepada orang yang mahir betul. Tidak kita nak boleh mengajar lah bukan. Nak mengajar. Kita nak bahas sifat nafsi. Orang tanya pasal apa nama sifat nafsi. Tak nak ni kita tulis.
Ini yang sabar. Kawan apa dilancang, apa nama faham, dia pening kepala di sini. Tengok. Dan wala sumala. Dan dinama sifat salbiah ini. Mana qidam baqa sehingga sifat adami. Sifat yang bangsa tak ada. Aku mana pula. Dia pergi panggil sifat yang bangsa tak ada. Sabar kata, padahalnya wajib kita kena yang tikak, tapi kata tak ada pula dah. Dulu arwah ni Sahidin. Abang Sahidin dia pinjak lah ngaji Usuluddin. Anak kucing kukut. Dia kata sifat salbiah ni sifat pengkhabaran. Lagu mana? Dia kata betul. Yang dipanggil sifat pengkhabaran, pasal cerita dia bukan ada. Dayan luruh. Cerita je lah luruh. Ada ke luruh tu? Makalah berdayan. Apa luruh tu ada, kita baba kata kita ambil 2 biji. Boleh 2. Berdayan 1, luruh 1. Hak dayan, diri dayan tu habak 1. Khabaran 1 dan hak ada. Luruh ni perkhabaran habak saja. Ada tak ada? Hak pasien reti. Beginilah juga. Qidam sedia. Nampak kau sedia di mana? Nampak? Dah kita kata buat bandingan nama kita dengan kita. Alhamdulillah. Nampak kan Alhamdulillah tu? Dah. Sifat nama khabaran saja. Kalau kata diri Allah tu, waktu adalah benda nampak. Beginilah juga. Qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Qiyamuhu nafsu wahdaniyat. Ini bukan ada diri dia, tak ada. Dan tak ada di diri Tuhan. Hak nak ada lekat di diri Tuhan. Hak pasien ada. Baru dia ada di diri Tuhan kita. Hak tak ada, dia tak ada hidup diri di diri Tuhan kita. Cuma dia panggil sifat Tuhan juga pasal duk cara ke zat diri Tuhan kita. Diri dia bukan ada, boleh tengok lagu Qadarat Iradat. Cuma setakat cerita saja. Tengok ni abang tu. Artinya adami. Tiada maujud. Ni lah yang sahabat pening kepala. Tapi kata tak ada. Tak boleh nak mengajar. Tu kita heran juga. Ya. Dia petak mengaji. Konten ni yang mengajar kita. Sibian mengajak lagu mana? Mengajak lagu mana? Apa lagi sifat ni kitab Faridah tinggi tu. Kena mengaji kepada orang yang mahir betul. Barunya kita nak menulis lagi. Cuba tengok. Tok Ngah Karya ada tu uji karya tu. Dia mengajar kitab Faridah ni pergi dengar dia mengajar. Kitab dia ni dah ada dia tabik. Silap. Lagu mana? Tuan kitab Faridah kata, kitab saya ni diumpama mata hitam di tengah mata. Bulat hitam tu di tengah mata. Tak mau karya, dia mengaji dengan Tok Guru dia abang kata.
Dia kata begini, apabila mata kita tu ada mata hitam nampak cantik elok. Tu dia ada, kita ni ambil ada dia mati tu. Bukan kehendaki lagu tu. Pengarang kitab Faridah tu kehendaki. Kitab dia ni umpama mata hitam di tengah mata putih. Kecilnya mata hitam. Tetapi gambar orang besar, pokok besar boleh duduk dalam tu. Nampak tak? Mata kita hitam kecil, tapi kalau ada orang diri tu boleh. Satu tubuh badan tu. Begitu kitab Faridah semua kecil boleh terisi kitab besar-besar dalam tu. Itu nak syarah bagaimana kalau kita tak ngaji kepada orang tadi. Bukan nampak cantik tu. Bukan nampak cantik. Tak ada yang ada. Tapi bang, sifat salbi ni sebut benda yang ada, faham benda yang tak ada. Lah. Baba dia kita kena reti kot jalan tak ada. Gitu. Tengok dia kata tidak maujud. Pasal apa tak maujud? Dia panggil sifat adami. Sifat yang pasal tak ada. Kerana tiada berdiri, ia tak berletak lekat. Tak berdiri. Di diri Tuhan tu orang panggil berdiri. Ialah tu bahasa kita nak bagi reti, mudah. Tak lekat, tak berangkai ia pada zat. Nak pergi duduk diri di zat tu mana? Benda tak ada. Benda reti je. Benda hak yang cerita saja. Tak ada. Amul awaknya. Awaknya manihlah makan durian semalam. Takak boleh habang saja manih. Ada ke manih tu? Tak ada. Boleh habang saja lah. Yang ada sungguh diri berdaya tu. Begitu juga sifat ni yang dipanggil sifat adami. Tak berdiri ia sifat salbiah tu. Pada zat nak diri lagu mana dia bukan sifat ada. Tu dia. Lagu Baba Zik kata gini. Baba Zik kata tiba-tiba kasut tu dalam dunia tak ada. Satu tu saja. Ni Baba Zik buat bandingan. Kemudian gitu kita nak ambil taruh nak taruh kasut, nak tahu pasal apa, nak tahu. Takut bertukar dengan hak tak ada, nak tukar lagu mana, dah tak ada. Benda tak ada. Nak taruh takut tukar dengan hak tak ada. Benda tak ada, nak tukar apa? Ni sebab tu, dia tak berdiri di diri Tuhan. Pasal dia bukan sifat jenis. Ada di diri dia tu ada. Dan boleh tengok dengan mata kepala dia tu nak ada. Dengan sebab tu dia panggil sifat adami. Habis. Satu. Sebab kerana tak berdiri. Tak berdiri, tak dekat, tak berangkat pada zat. Satu. Dan tiada maujud hubung kepada tiada. Dan tidak ada. Tidak maujud. Itu dia. Dan tidak ada. Padanya pada zat tak ada di diri Tuhan kita. Tak berdiri satu. Tak duduk melekat. Dan tidak ada diri dia tu di diri Tuhan kita. Itu dia panggil adami. Artinya arti tiada maujud tu. Artinya arti kata tiada maujud.
Tak kenal saya tak tu. Dia. Asal maksud tu artinya tu tiada mudu atau tidak sah dilihat. Nah dia. Artinya arti kata tidak maujud kerana tak berdiri pada zat. Tiada maujud padanya tu. Tidak sah dilihat akan dia. Dia sifat salbiah. Nak tengok lagu mana sifat perkhabaran saja. Betul. Itu sebab Baba ni kata saya abang tak katu lagu ni abang. Siapa reti tak reti tak katu kalau orang yang cerdik kata dalam kitab Azhari 1-2 bandingan buat boleh reti selalu dah. Lebih daripada tu Baba ni kata saya tak tahu dah lah. Sampai kalau di Kelantan depa baca kitab pakai baca gitu je ada. Pergi mengaji kalau tak percaya. Depa baca lagu ni je. Ini duk mengaji dah. Dan dinamakan sifat salbiah ini sifat adami. Artinya tak maujud kerana tak berdiri ia pada zat. Tiada maujud padanya. Artinya tak sah dilihatkan dia. Betul je. Ngerti tak? Kita nak balik mengajar. Tengok pohok. Ustaz Sahad. Dia panggil pohok. Dia duduk mengajar. Dia kata, kok mana nak berhabak kalam? Dia kata berkata-kata tu sentiasa. Dia kata awaknya berkata-kata tiada. Apa nak berkata-kata tu? Tiba-tiba apa nama ni Tuhan, apa nama Tuhan tutup bang. Awaknya berkata-kata dia muskil juga dia kata. Yang berkata-kata tu pi kata bukan sentiasa. Dia kata berkata-kata sentiasa. Sentiasa dia kata tu apa nama waktu Tuhan kehendaki apa nama dia berkata-kata lepas tu dia tutup. Kok mana kita nak bahas lagu pohok kehendaki? Dia kata berkata-kata tu lah yang sentiasa. Tuhan tutup bang tak bagi dengar. Kita nak pergi ke mana? Inilah kena reti. Dia kena reti yang kita nak bercara ni satu benda sifat yang ada. Kalam tu perkata tu satu sifat yang maujud. Dia kena reti pohok dia tak reti ya. Cakap tu. Berkata satu. Perkataan satu. Perkata satu. Hak mana perkata, hak mana perkataan, hak mana berkata. Ni berkata ni waktu ni duduk kat ni yakni dia berkata diri keluar suara tu dia panggil berkata. Perkataan hak benda yang kita kata. Perkata ada di kita. Berkata tak boleh kata lah sentiasa. Berkata bukan dia masuk dalam sifat ada tak? Kalau ada ni setengah jam dah ni duduk cara ni. Semua orang tak boleh nak duduk dah. Boy! Selunguk begitu. Boy selunguk. Berkata dia bukan ada diri benda. Ini berkata lah. Tak kena lah nak kata berkata tu sentiasa. Berkata bukan diri ada. Kalau kata sentiasa tu Tuhan duk bercakap. Dia tak kena lah. Apa nama? Dia rosak. Kalau pi kata berkata tu sentiasa. Malaikat
apa nama, malaikat tak boleh nak buat kerja apa. Usjudu li Adam, sujud bagi Nabi Adam. Sujud bagi Nabi Adam. Dah. Hak yang sentiasa tu, hak maujud, hak ada. Berkata tu. Berkata hak ada di kita tu. Lagu Baba Zid buat bandingan, tiba-tiba kita nak tanya Allah Tok Mulu tahu mana. Tengok seorang duduk itu. Allah Tok Mulu di mana tu Omah Kuning tu. Tu dia panggil berkata. Diamlah dia. Takkan Omah Tok Mulu hak kuning, Omah Tok Mulu hak kuning, Omah Tok Mulu hak kuning. Berkata dia bukan sentiasa. Berdalil kata berkata sentiasa, Tuhan kata sendiri. Wa iz qulna lil malaikati isjudu. Wa iz waktu. Situ. Kalau kata berkata tu apa sentiasa, tak kena, dia bukan benda ada. Sebab tu satu sifat maujud. Berkata lagi pula kena reti. Kalam ni sifat kalam tadi tak bersuara, tak buruk. Kalau kata berkata dia bersuara, dia ada berhuruf. Kalau pi kata, Baba Zi kata kalau pi kata hak berkata sentiasa, tak buruk, tak bersuara, dia tu Tuhan jadi ni. Tuhan jadi bisu. Apa hak dia silap situ? Mana kena mengaji kat orang tanya ni, mengaji dekat Baba Zi, dekat tutup guru ni mahal sepanjang mak ni. Mahal kasar tu tutup guru yang ni mengaji ilmu suludi. Mengaji nahu, sarab. Ni mengaji rakam dalam otak kita. Baba Zi mengajak mu di apa nama pintu geng. Rakam kami kayu biarat tu. Kayu-kayu biarat tu. Balik di pondok. Ambil buku selalu tulis. Kita rakam lah otak tadi ni. Jangan pergi mana-mana tak hilang. Dia paling pakai. Dia pakai tali keset. Banyak kelas tu tak bagi. Pakai tali keset. Tak ada usaha kita. Dia pakai harap ke situ. Dengar habis. Tidak sah dilihat akan dia. Habis. Kemudian, dan tiada Nabi hubung kepada tiada maujud. Pasal apa nama sifat salbiah? Sifat adami tak melazim ia. Itu dia. Tak sentiasa bersama ia sifat salbiah. Bagi sifat yang lain, dia bukan ada sentiasa bersama dengan sifat lain. Ada sejenis lagi. Dia sentiasa bersama dengan sifat lain. Sifat ma'an maknawiyah. Dia sentiasa melazim. Duk berangkat. Dia kau tak boleh pergi ke mana-mana. Lagu kita pakai kepiok, pakai serban. Dia duduk melazim. Ada serban. Di kepala kita lekat. Ada yang melekat, satu sifat yang melekat dia juga ada gitu lah. Duk rengkai-rengkai di situ lah. Itu maksud kata, dia kata dan tidak melazim, tidak sentiasa bersama ia sifat salbiah bagi sifat ilah, ataupun tidak menamat merangkai ia bagi sifat lain. Satu. Dan tiada hubung pada tiada maujud kerana tidak berdiri. Dan tiada ziyadah ia atas zat dan atas sifat. Pula-pula. Waktu nak kerti lagu mana tak? Bukan senang kitab. Kitab Sribian kalau kita
terjemah ke Melayu kitab segala kanak-kanak. Mau cuba try tengok satu tu. Dia lebih santai. Ya, benar. Sekak ni. Ni kami dah dengar kata Baba Zik mengajak duduk ada di Selangor. Oh, kata kawan-kawan Kelantan sedap weh. Dia kata Baba Zik ada di Selangor dia mengajar. Dia kata aku nak pergi sama. Oh, kat kayu geret kami pergi. Baba Zik dia nak merdeka petani. Warna-warna dia main duduk di Kelantan. Buat suyu dia. Dia orang tahu kata alim besar tu dia. Orang bagi romok apa semua. Tu tak boleh reti tu. Sebab Dr. Yuji kata kitab makalah ni pindah minta mengaji dekat dia. Nak mengaji baca, mengaji reti. Kalau mengaji baca tak dia kata kena mengaji reti boleh. Ni makalah kita mengaji baca baik. Dan tiada ia atas zat dan atas sifat yang lain. Bukan baca ni. Baba Zik kata dan tiada ziyadah ia atas zat ni. Tak kena reti 2 kali. Tu ziyadah. Tu Baba Zik buat. Senang je tu petani. Bijak tu. Tiada ziyadah ni tidak lebih asal. Tak kena reti 2 kali. Tak gini abang lah. Tak kena reti 2 kali. Dia ada kena reti sifat yang passion reti 2 kali. Panjang bagi tak nak bahan ni. Tak nampak tempat. Reti, tak reti dan dia ada ziyadah. Kena reti ziyadah lebih atas zat. Kena reti 2 kali. Tahu ke mana? Kudarat, iradat, ilmu, hayat, basakan. Cuba tengok. Yang kata dia ada mala-mala. Yang Baba Zik kata kena reti 2 kali. Lagu ni tak ni muskil. Macam mana tu guru kata saya tak reti yang kata ni. Tiada ziyadah tidak lebih atas zat. Dia buat lagu mana tu. Oh, lagu ni tak kena reti 2 kali. Oh, kita boleh reti selalu. Tengok. Dia ada satu passion yang kena reti 2 kali. Sifat. Kudarat. Cuba tengok. Mula-mula dia yang panggil ziyadah atas zat. Mula-mula kudarat dia ada di diri Tuhan kita. Tu tak lebih. Tak lebih. Tuhan bersifat dengan kudarat tu. Duduk ada di diri Tuhan. Mana ziyadah atas zat lebih? Dia kudarat tadi dia ada kerja. Dia mengadakan makhluk dan menciptakan makhluk. Tu ziyadah atas zat. Sifat Ridam bako bukan pasien tu. Bukan pasien kena faham 2 kali. Tak reti lagi Baba Zik kata lagu ni. Dia tak kena ada ni apa nama ni lampu pecek. Kita panggil toslet tu. Seumpama toslet tu mula-mula ubat dengan lampu toslet dia lebih cerah ke tak? Mula-mula ubat tu mai duduk di zat di lampu.
di lampu picit tadi. Lagu qadarat dah mai duduk di diri Tuhan Ta'ala Allah. Lampu picit tu diri Tuhan kita. Ubat tu kena mai duduk lah di lampu picit. Itu dia tak panggil lebih lagi. Ubat tu. Pak picit. Keluar dia punya cahaya. Itu hak lebih atas zat. Begitu dia qadarat dah ada di diri Tuhan kita. Qadarat tu hak lebih daripada itu. Dia ada tugas. Dia mengadakan makhluk dunia ni. Sifat salbiah bukan dia pasien tu. Pasien ziyadah atas zat tu dah. Bukan pasien kena faham 2 kali. Itu sedap betul tu orang petani bubuk tu tak kena faham 2 kali. Kita boleh reti selalu. Faham 2 kali. Pertama, faham kata qudrat iradah ada di diri Tuhan kita. Faham kali yang kedua, ada tugas mereka tu. Kita ni, orang kita duduk mana? Duduk mana? Orang. Orang kita duduk di mana? Duduk di kita. Itu dia tak panggil lebih lagi. Dah kita ada orang kita pandai buat tukar. Hak tu dia panggil hak lebih. Mas sampai takat tu pun tak reti lagi bapa dia kata, wallahualam. Satu. Itu kita nak mengajar mana orang ni kalau nak mengajar orang. Hak ni saja bakal rebok. Kalau tak faham kepada guru yang mahir yang kita mengaji atas orang tani. Satu. Dan atas sifat. Lagu mana pula hak lebih atas sifat. Hak lebih atas zat kita tahu dah. Bukan dia. Sifat salbiah ni hak jenis. Hak lebih atas sifat. Oh, dia ada satu jenis lagi. Pasien hak lebih atas sifat. Sifat maknawiyah. Dia lebih pada qudrat. Sebab tu dia panggil lain daripada qudrat. Qudrat sifat makni. Satu duduk ada di diri Tuhan kita. Hak lebih atas dia. Atas qudrat. Kaunuhu qadiran tu sifat maknawiyah. Dia bukan sifat salbiah. Pasien hak lebih atas sifat. Dia. Ni dia kata lebih. Atas sifat yang lain. Sifat maknawiyah dia lebih atas sifat yang lain lah. Sifat qudrat. Iradah ilmu ayat sama pasal. Kemudian kata pengang kita ada maknanya menurut sama Adam satu wallahualam. Syahdan kata pengarang kita persaksian. Maka tak sah mengangkat hadas. Muka surat 10. Kitab tu lah juga. Tadi Usuluddin ni bab fiqh pula. Syahdan maka tak sah mengangkat hadas dan menghilangkan najis hubung kepada kata mengangkat hadas. Melainkan dengan ayat mutlak. Itu
tu kita tak erti lagi apa yang dikata ayat mutlak. Ayat yang dilepas daripada ikatan mesti ataupun ikatan tetap. Yang kata mutlak, ayat yang dilepas daripada ikatan tetap. Cuba tengok. Kalau kita kata ayat hujan, dipanggil ayat mutlak, ayat yang dilepas daripada ikatan tetap. Nak kata ayat hujan boleh ikat ne. Tapi boleh lepas orang kata ayat saja. Boleh ayat hujan, boleh. Waktu dia panggil ayat mutlak, ayat yang dilepas daripada ikatan tetap. Cuba tengok kalau ayat tebu, dia tak lepas daripada ikatan tetap. Kena duk kata ayat tebu itu pula. Boleh ke ayat tebu dikata ayat saja? Tak boleh. Ayatnya tak boleh. Dikata ayat saja. Kalau kita pergi beli di kedai, misalnya ayat, kita pergi tak nak beli ayat. Bila kita bagi ayat tu? Dia kata, kena kata ikatan tetap tu. Tu dia panggil ayat mutlak. Sebab tu ayat akad. Dia lah kita potong akad, ada ayat banyak tu ni. Lagu mana tak boleh bayar sembahyang pasal ikatan tetap ayat akad. Hak dia lepas daripada ikatan tetap, tak apa. Ayat telaga boleh kata ayat telaga pun boleh kata ayat saja boleh kata. Ayat laut, nak kata ayat laut boleh, nak kata ayat saja pun boleh. Perikatan dia kata ayat laut tu bukan ikatan tetap dah. Itu dia. Baik. Iaitu ayat mutlak. Tiap-tiap ayat yang sunyi. Ni dah dapat dah ni. Daripada qaid, daripada kata yang lazim, yang mesti disebutkan dia di ayat. Tu Tuan Husin. Ni Tuan Husin bicara bab fiqh pula tadi Usuluddin. Masa ni tasawuf pula dia pula kau. Orang alim jenis banjak. Mak dia saja orang Kedah. Dengar. Apa dia? Iaitu ayat mutlak. Tiap-tiap ayat yang sunyi, sunyi pun tak ada lah. Sunyi yang tak ada daripada qaid, daripada ikatan yang lazim, ikatan yang mesti, yang tetap, disebutkan dia di ayat pada pada ketika disebutkan ayat. Sunyi daripada qaid tadi ni pada ketika disebut akan ayat. Ini dia panggil ayat mutlak. Ingat sekali lagi. Iaitu ayat mutlak. Tiap-tiap ayat yang sunyi daripada qaid, yang sunyi yang tak ada daripada qaid, daripada ikatan yang lazim. Yang lazim yang mesti disebutkan dia. Disebutkan dia tiap-tiap ayat. Iaitu ayat mutlak. Tiap-tiap ayat yang sifat bagi tiap-tiap ayat yang sunyi daripada qaid, dia sunyi tak ada daripada ikatan yang lazim yang mesti disebutkan dia. Disebutkan dia di ayat tadi, ada disebutkan dia tiap-tiap ayat pada disebutkan ketika disebut akan ayat tadi. Ni yang dia nak buat misal ni seperti tebu. Dia nak buat misal lah mana ni. Jaga ni Tuan Husin nak buat bukan misal ayat mutlak. Ayat yang bukan mutlak. Qaid ikatan yang mesti. Ada tak abang ini. Tak ni dia kata buat misal tu ayat tebu. Dia kata ayat mutlak dak. Di sini. Tengok sekali lagi dia buat pengenalan tu.
Iaitu ayat mutlak. Tiap-tiap ayat yang sunyi daripada qaid, yang sunyi daripada ikatan. Qaid yang ada ikatan yang mesti disebutkan dia. Disebutkan dia tiap-tiap ayat yang sunyi daripada qaid yang lazim disebut pada ketiga apa nama disebut dari ni, disebutkan dia pada dia yang sunyi daripada qaid yang lazim disebutkan dia tiap ayat. Qaid yang lazim, qaid yang mesti tu pada qaid ni, pada ketika ni dia apa nama takluk bergantung kepada kata qaid yang lazim. Qaid yang lazim, sunyi daripada qaid yang lazim, sunyi daripada qaid yang lazim pada ketika disebut akan ayat. Takluk kepada sunyi daripada qaid lazim. Habis. Waktu kita sebut dia sunyi daripada qaid yang lazim. Habis dekat tu. Itu reti ayat mutlak. Tiap-tiap ayat yang sunyi daripada qaid ikatan yang lazim yang mesti. Ayat sungai tu ikat juga dak. Hak ni bukan mesti. Boleh kita buang bang kata ayat saja. Tu. Sunyi tak ada, boleh ikat. Yang lazim nak kata ayat sungai. Tak boleh kata ayat sungai dak. Ayat sungai boleh kata. Ayat saja boleh kata pasal dia sunyi daripada ikat yang lazim. Mana yang ikat yang lazim? Ayatnya ayat tebu. Qaid sunyi daripada qaid yang lazim disebutkan dia tiap ayat tu. Sunyi daripada qaid pada ketika disebut akan ayat. Ini dia nak buat misal hak dia nafi. Hak tidak. Hak ni misal bukan hak ayat mutlak. Hak lawan yang mutlak. Seperti tebu. Orang panggil ayat tebu. Wah ni kata lazim tak boleh, bukan ayat mutlak. Gula. Ayat gula. Tak boleh. Kata lazim. Sabun. Ayat sabun. Ini ikatan tetap. Dan umpama sabun lagi macam-macam lagi lah. Dan umpamanya, umpama tebu. Gula sabun ni ayatnya. Ayat gula, ayat teh. Dan iaitu ayat mutlak ni. Dan iaitu ayat mutlak. Tiap-tiap ayat yang turun daripada langit. Mana dia? Seperti ayat hujan. Ini qaid ikat hujan. Qaid dia bukan tetap, bukan lazim. Ayat hujan boleh kata ayat saja pun boleh. Amoi. Kena kain ni basah, kena ayat hujan tadi. Amoi kain ni basah kena ayat. Tak apa boleh. Tapi kalau ayat tebu, Allah kain ni basah kena ayat tebu akan qaid lagi. Dan ayat mud. Ini ayat mutlak. Dan ayat yang keluar daripada bumi. Lagu mana ayat yang keluar daripada bumi? Yang ni misal. Hak keluar daripada bumi ni. Seperti ayat laut. Dia panggil ayat keluar daripada bumi. Dan ayat sungai. Dan ayat telaga. Maka sekaliannya. Mana? Ayat hujan ini tak di langit. Tak ni. Itu dia. Ayat mun. Ayat yang keluar daripada bumi. Suci dirinya sekaliannya. Dan boleh menyuci bagi yang lainnya. Yang lainnya sekaliannya. Habis dekat tu. Itu suci bagi diri dia, tak boleh menyuci yang lain. Takluk ke mana atas barang apa ni? Cuba tengok. Atas barang tu.
Dia kena tahu tempat sangkut dia. Bila kita tak buat masalah, tak kena. Atah tu dari ilmu nahu, huruf jar asli. Dia dia beramal dan nak kepada tempat takluk, tempat sangkut dia. Nu kena tanu nu. Turun tiap-tiap ayat yang turun. Takluk pada turun tu. Turun ataupun keluar daripada bumi. Turun keluar atas barang apa sifat ada ia. Takluk kepada turun tu. Oh, dia turun daripada langit. Bau macam taib lah jamaah betul-betul suci. Pasal turun atas apa sifat barang ada ia. Tak boleh yang butuh dah. Pasal turun lagu tu dah. Busuk jalan jamaah suci. Sebab tu Tuan Muhsin kata begitu. Turun tu ataupun dia keluar di dalam laut. Di dalam telaga. Keluar dalam diri gutu dah. Suci. Sebab tu takluk kepada keluar, turun atas barang apa sifat ada ia. Atas barang sifat apa ada. Tak kira. Sekalipun busuk. Tambihun wallah. Apa ni kaedah dia abang. Tiap-tiap air yang turun daripada langit tu air mutlak. Sebab apa orang tanya ayat ekon tu termasuklah ayat mutlak tak? Ayat apa? Ayat ekon. Ni ekon ni kalau kita buka ayat di belakang tu dia keluar. Dia bunyi dia panggil waq. Waq. Setiap waq tu dia suka hukum suci waq ayat. Waq. Tak ingat arwah cutam kedawan. Dia pergi ni amat orang panggil melawak ni lah. Pergi di hotel tu. Orang dulu kan dia tak pernah tengok jamaah nombor dalam hotel tu. Ayah duduk terkurung lalu sejuk atau kamera lah. Cutam pipi dia sangka kata lagu buyung-buyung. Buka-buka tengok ayat tu kan ni. Orang ambil basuh muka mesti dia kata nak kawan-kawan dia tak amu dia sejuk lah. Basuh kepala muka dia buat teman dia pun nak buat. Memang tengok jamaah. Apa tak mandi. Ada betul ayat tu. Lah. Ambil. Tengok kitab kita. Nak ngaji ilmu salah belakang kita baca. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahdasa tidak nak? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Arti sabda Nabi. Barang siapa mendatang ia man ahdasa tu hak mengada-ngada. Pada agama kami ini. Pun dia mereka buat. Barang yang tiada ia barang yang. Daripadanya agama kami. Jawab barang siapa. Maka iaitu barang siapa mendatang ia pada agama ini. Barang yang tidak ada daripadanya. Ditolak akan dia. Dia barang yang tidak ada ia.
Hadis ini diriwayatkan di hadis oleh Bukhari dan Muslim. Tu dalam kitab kerukunan tu. Jangan jadi kafir yang kitab kerukunan. Ni orang apa nama ni Banjar sekarang. Bukan kerukunan orang tua-tua dulu. Bon, ada satu golongan dia i'tikad kata Tuhan ni bersatu dengan diri Nabi Muhammad. Kemudian ghaib, Tuhan ghaib dalam diri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pula ghaib dalam diri kita. Dan tu dia perlu cari sangat dah. Kita ni lah Tuhan. Itu barang siapa yang berada gitu dia jadi kafir. Waktu ni nak ngaji yang kata dia nak ngaji mengenal diri tu, waktu dia perlu cari. Habis itu. Tuhan tak terima hak lagu ni. Dan pada satu riwayat yang lain hubung kepada sabda Nabi. Dan pada satu riwayat daripada satu cerita hadis yang lain bagi Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Arti kata satu riwayat, barang siapa mengerja ia barang siapa akan satu amalan kita buat yang tiada atasnya satu amalan tu, hukumkan, maka iaitu barang siapa mengerja amalan tu bukan hukum jadi tak diterima akan dia satu amalan tadi tak terima. Dan lagi sabdanya Nabi hubung kepada kata sabda Nabi di dalam khutbahnya Nabi, khairul hadisi kitabullah ta'ala wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rawahu Muslimun wal Baihaqi. Artinya bermula sebaik-baik perkataan, iaitu sebaik-baik perkataan kitab Allah Ta'ala. Itu dia apa pula. Dan sebaik-baik hubung kepada sebaik-baik perkataan. Sebaik-baik petunjuk, iaitu sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula sejahat-jahat daripada segala pekerjaan, iaitu sejahat-jahatnya segala pekerjaan yang didatang akan dia segala pekerjaan dengan menyalahi yang sebenar pada agama. Lagu mana lagi Nabi kata bermula tiap-tiap muhdasah, tiap-tiap hak mereka buat, iaitu tiap-tiap muhdasah mereka buat bid'ah mengada-ngada. Bermula tiap-tiap bid'ah, tiap-tiap mengada-ngada, iaitu tiap-tiap sesat. Bermula tiap-tiap sesat, iaitu tiap-tiap sesat tempatnya tiap-tiap sesat di dalam neraka. Hadis ini yang kata tadilah khairul hadis tu. Riwayat akan di hadis ini oleh Muslim dan Baihaqi. Tambihun, ini satu penjagaan. Maka hendaklah ada kita, tuan muslim kata sekalian, berpegang dengan agama Islam. Berpegang ini kena buatlah. Dan tetaplah hubung kepada berpegang. Tetaplah kita di dalamnya agama Islam dan beramal hubung kepada berpegang. Beramal kita dengan dia agama Islam. Dan hendaklah hubung, kata hendaklah ada kita. Dan hendaklah kita peliharakan dia agama Islam. Pelihara daripada barang yang membinasakan dia agama Islam. Dan membatal hubung kepada kata membinasa.
hendaklah kita pelihara akan dia agama Islam daripada barang yang membatal akan dia di Islam. Membatal ni jadi kita sudah jadi murtad. Kena pelihara. Dalilnya, dalil kata hendaklah kita berpegang. Tengok ni. Firman Allah Ta'ala, innad dina indallahil Islam. Artinya, kata innad dina indallahil Islam. Bahawa satu agama yang sebenar pada Allah, iaitu agama yang sebenar tu agama Islam. Inilah dalil kata hendaklah kita berpegang dengan agama Islam. Dan lagi firman-Nya Allah hubung kepada dalil firman tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Artinya berpegang oleh sekalian kamu dengan agama Allah Ta'ala. Bihablillah tadi dia ditafsir dah dengan agama. Kalau gitu Tuan Husin kata, maka janganlah kita sekalian tuntut beragama dengan satu agama yang lain daripada agama Islam. Kita tengok macam Tok Sami itu punya ta'at. Sapu tasok. Tapi nak buat apa Tuhan tak terima. Cuba tengok kita kata kalau Hindu tu duduk zami-zami mereka tu tuang susu di punya ta'at, tuang susu di berala tu. Ta'at dia lah kira lah. Tuhan tak terima nak buat apa. Teruk saja. Ni pengarang kita kata. Maka janganlah kita sekalian tuntut beragama. Tuntut beragama dengan satu agama yang lain daripada agama Islam. Dan jika kita tuntut hubung kepada maka janganlah. Dan jika kita tuntut juga beragama dengan satu agama yang lain, kita percaya agama yang lain daripada agama Islam. Jawab, jika. Maka iaitu kita tuntut beragama dengan satu agama yang lain, tak diterimakan dia satu agama yang lain. Dalilnya kata tidak diterimakan dia. Dalil firman Allah Ta'ala, wa man yabtaghi ghairal islami dinan, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya, dan barang siapa menuntut dia barang siapa akan satu agama yang lain daripada agama Islam, jawab daripada barang siapa, maka tidak diterima daripada Allah. Padahal ia barang siapa dalam akhirat setengah daripada sekalian orang yang kerugian. Kita syukur pasal Tuhan letak kita di dalam agama Islam, mana kita nak cari dah. Bermula kerugian dan kesesalan hubung kepada kerugian, dan kepapaan hubung kepada kerugian. Bermula kerugian, kesesalan, kepapaan, iaitu kerugian, kesesalan, kepapaan, sangat kehinaan. Kemudian syadan, hai saudara hamba. Kawan kita lama tu ni tak kerja kan lah ni mana ni. Kerja Fendi. Fendi kerja.